Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Daniel bin Muhammad Razali. Saya dari kelas DSI 5D dan saya juga merupakan seorang pelajar mengambil bidang Diploma Syariah Islamiah. Pada hari yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang adab dengan guru. Okey, sebagaimana telah kita tahu, tidak menjadi seorang insan yang berguna kita pada hari ini jika tidak adanya seorang guru. Guru di rumah adalah ibu bapa kita, manakala guru di sekolah ialah insan yang membakar diri sendiri, berbakti memberikan ilmu sepenuh hati kepada kita. Jadinya, wajarlah jika kita melayani dan menyantuni guru sebaik mungkin kerana mereka adalah insan yang berjasa yang tak dapat kita balas budinya walaupun sedikit. Sama seperti bapa kita sendiri, mereka juga banyak bersusah payah untuk kita dan sering berdoakan kejayaan kita. Oleh itu, jangan sekali kita lupa adab dengan guru setiap kali kita bersama mereka. Antara adab yang akan saya kongsikan pada hari ini ialah yang pertama, memberi salam kepada guru. Lihat pada zaman dahulu, murid akan mengelak daripada bertemu dengan guru kerana perasaan takut dan hormat yang terlalu tinggi. Tetapi, lain pula pada masa kini, guru pula yang perlu memberi laluan kepada murid kerana murid hari ini beranggapan bahawa berurusan dengan guru telah selesai apabila di luar bilik darjah. Jadi, untuk mengembalikan persekitaran pembelajaran yang mesra dan sentosa, budaya memberi salam kepada guru perlu dibaja dalam diri setiap murid supaya dapat mewujudkan suasana hormat menghormati antara murid terhadap guru. Okey, seterusnya adab yang kedua, jangan banyak bercakap. Ketika guru sedang mengajar di hadapan, kita sebagai murid perlu mengelak bercakap-cakap dengan teman di sebelah. Hal ini demikian kerana sikap yang begitu akan menyebabkan kita tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap ilmu yang disampaikan oleh guru yang menyebabkan kita tidak dapat memahami perkara yang diterangkan oleh guru. Tambahan lagi, sikap bercakap ketika guru sedang mengajar di hadapan adalah sangat tidak beradab menurut agama Islam. Seterusnya, yang ketiga, jangan bercakap jika tidak ditanya. Ketika dalam proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung, murid seharusnya bercakap apabila perlu sahaja dan jangan bercakap selagi tidak ditanya oleh seorang guru. Hal ini demikian kerana apabila seorang murid bercakap ketika tidak ditanya, ia seperti kita tidak beradab dengan orang yang telah mencurahkan ilmu kepada kita, sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan taatlah kepada ulul amri, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Daripada surah An-Nisa ayat 59. Perkataan ulul amri di dalam ayat di atas boleh dinisbahkan kepada guru yang mana darjat mereka juga sangat tinggi di sisi Allah. Dan melalui ayat tersebut, jelaslah bahawa kita sebagai murid perlu taat dan mendengar setiap arahan guru kita sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Seterusnya, jangkal kata-kata guru. Hal ini demikian kerana apabila kita sebagai murid membantah setiap nasihat dan teguran guru yang telah mencurahkan segala ilmunya, kita seolah-olah melawan kata-kata ibu bapa kita sendiri. Contohnya, guru sedang menerangkan salah satu formula matematik di dalam kelas. Kemudian, kita menegur bahawa formula yang diajar oleh guru itu salah di hadapan kawan-kawan sekelas. Perkara ini akan menjatuhkan air muka guru yang mungkin menjejaskan pekerjaannya sebagai seorang guru. Ini kerana terdapat berbagai medium yang boleh digunakan untuk membuat teguran kepada guru yang mungkin terlepas pandang bahawa berlaku sedikit kesalahan dalam sesi pengajarannya. Okey. Dan yang terakhir sekali, jangan kita berbisik-bisik dengan orang di sebelah ketika guru sedang mengajar di hadapan. Hal ini demikian kerana pelakuan berbisik itu sangat tidak bagus dan dilarang oleh di dalam Islam, sebagaimana hadis daripada Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbicara atau berbisik berduaan sementara yang ketiga tidak diajak sampai kalian bercampur dengan manusia, kerana hal ini akan membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menurut hadis tersebut, jelaslah bahawa pelakuan berbisik itu akan menyinggung perasaan orang lain yang berada di sekitar kita. Jika berbisik di hadapan orang yang ketiga, yang mungkin kawan kita juga akan menyebabkan dia tersinggung. Apatah lagi pula jika berbisik di hadapan guru yang sedang mencurahkan ilmu kepada kita. Perkara tersebut mungkin akan menimbulkan prasangka buruk di dalam diri guru tersebut. Okey, kesimpulannya, walaupun pada hari ini terdapat pelbagai isu berkaitan adab dan akhlak murid yang kian luntur, sebagai masyarakat yang terlibat perkara ini, kita perlulah memainkan peranan penting untuk memperbaiki isu ini dengan memberi teguran dengan cara yang betul.
Sebagaimana yang diketahui umum, guru ibarat ibu bapa kita kerana mereka juga berusaha keras mendidik, membimbing dan mengajar kita menjadi insan yang berguna. Jadi, jangan sekali kita menyangkal kata-kata guru yang telah mencurahkan ilmu kepada kita. Selain itu, sebagai murid, kita haruslah mengelakkan daripada melakukan perkara yang menunjukkan kita tidak beradab ketika di hadapan guru. Di sini jelaslah bahawa kita sebagai murid perlu taat dan mendengar setiap nasihat guru kita sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Akhir kata, bukan hanya 5 adab ini sahaja yang perlu dicontohi oleh seorang murid. Malah terdapat banyak lagi adab yang perlu dipraktikkan oleh seorang murid yang berjaya. Kerana murid yang berjaya merupakan murid yang sangat menjaga adabnya ketika bersama gurunya. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.